Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بذنب بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini kita berada di dalam suasana ketaatan atas pilihan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita hadir di rumah ini. Hanya saja yang beriman, kata Allah SWT, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang layak mengimarahkan rumah Allah itu adalah kalangan orang yang beriman kepada dan hari akhirat. Jadi mudah-mudahan mas sekalian, ini adalah tanda datang ke rumah Allah ini, terutamanya waktu maghrib. Dia ada kelebihan yang besar. Waktu maghrib sebelumnya asar, dia ada waktu yang sibuk. Waktu orang balik kerja penat, setelah seharian daripada pagi sampai ke petang, kita bekerja mencari segala apa keperluan dunia. Namun semuanya itu boleh jadi rugi semuanya kecuali dilakukan dengan iman. Illal ladzina amanu. Lalu bagaimana nak buktikan kita melakukan seluruh apa yang kita lakukan siang hari tadi, celik mata kita subuh sehinggalah ke maghrib ni, asar tadi. Buktinya adalah apabila masuk di waktu maghrib, maka dia mampu menghadirkan diri di mana-mana masjid di atas muka bumi Allah Ta'ala yang berhampiran dengan dia. Masjid Niami, ini boleh rujuk pakcik Google ada kan. Masjid Niami, apa pun urusan yang dilakukan atas muka bumi ini, mendekati saja waktu maghrib, maka dia kena adjust diri dia, terutamanya orang lelaki. Orang perempuan tiada halangan untuk datang masjid, namun dia kena bersegera balik ke rumah untuk menghidupkan rumah dia sebagaimana dihidupkan syiar di masjid juga. Dan kedua-dua perkara ini, yakni rumah kita dan rumah Allah, adalah menyatakan tanda keimanan jika kita mampu waktu maghrib kita jaga. Ianya kaitan dengan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi waktu maghrib penting, sangat penting. Kerana permulaan hari kita, kalau kita boleh istiqamah jaganya, dan kita iktikaf pula tu, bina kekuatan tenaga kita, sebab kita nak pakai panjang. Maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, bukan dikira waktu subuh. Tapi kalau subuh tu kalau dikira, asar jadi tengah-tengah, tu bagi solat wusta. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak.
Tapi kalau dikira di sudut hari, maghrib nombor 1. Pada masuk maghrib, masuk hari baru kiraan semua. Dan nanti dah masuk Ramadan, ni dah masuk Rajab, Syaban, Ramadan. Masuk Ramadan, nak maghrib semua berhenti. Sibuk macam mana pun semua berhenti. Keras semua. Tunggu apa? Tunggu nak makan. Walau hakikatnya tunggu apa? Tunggu masuknya waktu solat. Kalau orang kata solat boleh makan ke? Kita jaga solat ni kita boleh makan ke? Tengah solat je. Ada orang mengata gitu kan. Hakikatnya Ramadan mengajar kita maghrib tu, kalau tak ada waktu maghrib, tak ada solat, tak makan. Katalah waktu maghrib tak ada, macam mana nak makan? Kerana berbuka itu masuknya waktu maghrib. Tak ada maghrib, jenuh nak bersidang lama, fatwa boleh cari jalan. Maknanya hari ini sebab solat tu lah kita boleh dapat manfaat apa yang ada di dunia. Jadi untunglah jaga waktu solat, terutamanya waktu permulaan kita maghrib, jaga waktu di masjid. Kita paskat kerja, sibuk-sibuk kita datang sini tempat. Kena susunlah masa, bagi masa. Kalau tak perhatikan masa tu, dia akan jadi masa tu terbuang begitu, tersibuk dengan benda lain. Bagi masa maghrib, Isyak, istiqah dalam sejam 2 jam. Ibarat kita bekerja. Cuba cari masa di masjid yang mana kita boleh bagi secara solid sejam 2 jam di rumah Allah. Kita cari. Nak harap subuh, tunggu cuti dia. Kalau hari kerja, kita kerja. Kalau boleh beramal, tunggu syuruk pun dalam 20 minit. Untuk subuh 30 minit lah. Tapi yang betul-betul solid boleh jaga di masjid maghrib isyak. Daripada maghrib tadi kita sampai, kemudian kita pula isi dengan amalan yang wajib. Talabul ilm ni, menuntut ilmu ini, talabul ilm ni kewajipan. Kemudian menunggu pula masuk isyak. Bayangkan istiqamah ini dibangunkan berbelas tahun dah, berpuluh tahun. Maka di situ ada kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Nak rasa, silakan anda lakukan without miss. Cuba tengok apa yang berlaku dalam hidup. Sebab permulaan dijaga bukan sebab dah tak dapur, tapi kita bagi masa. Dia bagi masa mula-mula hari kita hari, yakni maghrib, bagi masa ke rumah Allah. Sebab apa nak datang rumah Allah ni? Sebab kalau kita buat kajian dalam sifat 20 ni, kita kaji sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Sifat yang pertama, nanti dah perbahasan, nanti masuk perbahasan matan. Ini ada 2 perbahasan besar, sejarah dan matan dia. Tapi saya cerita ibrah dulu, pengajaran dia dalam kehidupan. Dalam sifat yang pertama, nafsiyah al-wujud, sifat wajib. Wajib bagi zat Allah itu. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 4 pecahan itu. Yang pertama itu al-wujud nafsiyah. Sifat nafsiyah ni cuma sekalian al-wujud merujuk kepada perbahasan Al-Imam Abu Hanifah, mengisyaratkan al-wujud dengan perbahasan amantu billah. Apa dia al-wujud mas sekalian? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa al-wujud dengan terjemahan al-mawjud, yang ada. Jadi kalau kita gabungkan perbahasan itu, aku beriman bahawa yang ada hanya Allah. Wujud bizati, dengan zat dan hakikat. Yang ada hanya Allah. Selain daripada Allah, lawannya tiada. Jadi apa yang nak kita cari atas muka bumi ini, semuanya bermula tiada.
Bermaksud sebelum kita nak apa yang kita cari itu, kita kena faham bermula dia ada. Jadi siapa yang ada dulu? Allah. Malah kalau sifat dalam perbahasan Al-Qadim sedia ada, merujuk kepada huwal awal, al-baqa, ikat dengan al-baqa, kekal. Huwal awal, dialah yang dahulu, awal tanpa ada permulaan. Jadi kita nak cari barang yang ada di dunia, kita kena melalui dia dulu. Kerana dia sahaja, hanya senya yang ada, yakni Allah. Maka bila faham yang ada hanya Allah, apa maknanya melakukan perkara yang kita nak ada kat dunia ini tanpa kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak boleh nak stay, tak boleh nak bagi masa, kerana kita rasa yang ada yang luar sana wujud tanpa Allah. Kita rasa kita yang mengadakan dengan usaha. Kalau faham yang ada hanya Allah, sudah pasti dia utamakan di mana tempat dia nak berada. Sebagai contohlah tamsilan dia, nak beli kereta, beli rumah pakai duit. Okey. Jadi ada kereta rumah itu, sebab ada kereta rumah mesti kena ada duit. Syariat kan? Maka nak ada kereta rumah kena ada duit. Maka nak tak nak kena bagi masa dekat tempat yang ada duit baru ada rumah ada kereta. Ibarat macam itu. Pemahamannya kadang-kadang mendapat rumah kereta tanpa duit pun orang bagi. Tapi orang yang bagi tu pun pakai duit juga. Aliran dia tu bertemu dengan duit. Maka masa yang ada diusahakan untuk duit, supaya dengan duit itu mengadakan dia perkara tadi. Nak ada rumah, ada kereta, ada barang, ada itu, ada ini. Maka bila dia tak ada masa untuk duit, maka mungkin dia tak ada masa untuk yang lain. Dia tak merasa. Maka kepahaman yang sepatutnya, sebelum ada duit, ada rumah, ada semua, hanya ada Allah. Maka nak mengadakan kita ada rumah, nak mengadakan duit, nak mengadakan semua itu, mesti dengan Allah. Sebagai bismillah. Bila kata mesti dengan Allah, kalau faham tadi kena bagi masa duduk nak cari duit, sebab dengan duit boleh ada syariat yang lain, maka kena bagi masa duduk di mana membuktikan kita yakin ada Allah. Itulah dinisbahkan dengan rumah Allah. Sebab itu surah Taubah ayat 18, rumah Allah dikaitkan dengan iman. Perbahasan datang rumah Allah sebab ada Allah, bukan sebab ada masa, bukan sebab ada apa yang lain, tak ada. Sebab ada Allah. Yang ada hanya Allah. Maka bila yang ada hanya Allah, nak tak nak kena datang. Nak tak nak. Sebab tu Nabi SAW syariat yang tidak akan terpadam sampai kiamat, masjid dan solat. Sampai kiamat tak terpadam syariat ni masjid. Malah rumah Nabi dah jadi masjid dah. Dulu rumah Nabi keluar masjid, sekarang rumah Nabi masjid. Syariat yang takkan terpadam dan takkan tak ada orang melainkan COVID tempoh hari. Itu pun ujian sekejap. Kita tengok risau dah nak kiamat dah ke ni. Tengok Kaabah dah kosong semua dah. Antara tanda-tandanya itulah kosong Kaabah. Bila orang dah tak mau datang rumah Allah, kiamat dah. Sebab apa tak nak datang rumah Allah? Sebab dia rasa tak ada Allah. Dia pun cakap, Ustaz, memang ada hukum dia kata tak ada Allah. Okey, kita main kefahaman di sujud. Hukum akal. Ada mak? Ada. Mak tinggal mana? Sana. Okey. Pergi rumah mak tak? Pergi. Sebab apa pergi rumah mak? Sebab ada mak lah. Apalah sebab ada mak, tak payah pergilah. Kata ada mak tu cukup yakin dia ada mak, tak payah pergi rumah mak lah. Cukup yakin je bahawa saya beriman, saya yakin mak saya ada. Okey. Cukup. Mak ada kat kampung tu, tak payah balik. Tak payah balik, cukup beriman mak ada kat rumah. Agak-agak panggil anak apa? Anak tak kerti bahasa, tak mengenang budi, tak nak balik. Bagilah kurang-kurang pun, aku kan nak kau duduk lama pun.
Makna kata dia balik rumah mak tu bukan sebab ada rumah, sebab ada mak, sebab ada ayah, sebab ada mak ayah tu balik kampung. Bila mak dah tak ada, ayah dah tak ada, tak balik lah. Sebab apa? Mak ayah tak ada lah, yang ada waris lah, tinggal-tinggal gitulah. Bayangkan pula mak tu pula rumah dia berdepan dengan dia. Ini rumah dia depan rumah mak dia, ini rumah dia depan rumah mak dia. Ataupun nak pergi mana-mana, dia kena lalu depan rumah mak dia. Rumah dia ke dalam sikit, dia duduk, orang kampung duduk sekampung. Nah, dia suka duduk dekat-dekat. Unyang saya duduk di Kampung Ombak, Haji Yaakob, Tungguru Haji Yaakob buat perkampungan situ. Jadi rumah anak beranak dia dekat. Jadi kalau raya semua lah dekat-dekat. Rumah tok saya pula sebelah rumah mak dia, sebelah. Waktu tu dekat-dekat. Bayangkan kita rumah dekat dalam, rumah mak kita depan. Kita nak pergi kerja lalu depan rumah mak kita, lalu depan rumah mak. Sibuk macam mana pun mesti berhenti bang. Tak tergamak tu pergi, tak tergamak sebab mak ada rumah. Nak pula mak ngintai kat tingkap. Aduh, lagi bersalah. Buka tingkap, lalu sikit, nak buka tengok. Berani lah tu pergi, berani. Tak kena tolak lagi depan, tak tahu. Patah balik. Sekurang-kurang datang cium tangan mak pergi dulu mak. Mak tahu kau sibuk pergi. Hari-hari pergi jumpa, balik jumpa. Hari-hari. Sehinggalah mak dah tak ada. Bila mak dah tak ada, tengok rumah je lah. Jadi kalau nisbah, bila hati tu, bila Allah dah tarik, tak yakin adanya Allah, tengok rumah Allah je lah. Tengok itu je. Jadi kuat nak datang rumah Allah ni sebab yakin itikad kita amantu billah. Sebab itu kita kaji, saya tengok kenapa surah Taubah ni Allah kata datang rumah Allah ni orang beriman. Sebab bukan senang nak datang rumah Allah ni mas sekalian. Datang dengan iman ni bukan kerja mudah, bukan kerja nak kena kempen. Iman bukan barang kempen, iman barang kesedaran. Kalau kempen, kalau tak sedar pun tak jadi mas sekalian. Kadang-kadang yang tak kena kempen tu datang. Awak datang dari mana? Macam dulu kisah di Taif, Nabi nak dakwah dengan penduduk Taif, tapi yang beriman dengan yang penjaga kebun anggur. So, pemuda yang jauh bukan duduk kat Taif. Barang iman bukan barang yang kata kita nampak dia ni boleh masuk dah. Dia barang sedar. Kalau Allah bagi dia sedar, beribu tahun perjalanan, batu perjalanan pun dia sampai. Macam contoh kenapa kita pergi Mekah, Madinah. Sebab kita beriman. Sanggup bayar tiket mahal-mahal, berhabis kadang-kadang pergi haji pula. Umrah mungkin dah 10,000 kata lah. Pergi haji sekarang kos dah meningkat. Kenapa sanggup bayar juga? Kerana iman sudah berada di situ. Kadang bagi yang dah tak berkira buat duit ni, dia sanggup bayarlah berapa ada. Saya duit tak ada masalah katanya. Jadi berapa harga saya bayar katanya. Itu yang ada fikir sampai 200,000, 240,000. Boleh Ustaz bayar dah, duit dia ada banyak tu, kena bayar lah. Kalau saya kena bayar lah, dah ada banyak gitu. Dan bayar bukan untuk dia seorang, ramai-ramai. Bawa lagi siapa lagi? Kamu kan jom merasa 240,000 punya penangan macam mana. Tu dia. Jadi jemaah yang mulia Allah Ta'ala, sebab itu kalau kita lihat dalam perbahasan kajian sifat 20 ini, sejarah dan kupasan pendekatan akidah yang dikarang oleh Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri Niawan Hafizahullah Ta'ala alaih, rahimahullah ta'ala alaih, mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan seluruh keturunan beliau, ditempatkan di kalangan orang beriman yang saleh dan salehah, dimasukkan syurga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada sesiapa yang menusuri kajian beliau, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Kata beliau dalam bab pembukaan qalam musannif, kata penulis, dan membahaskan tentang akidah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap nabi. Penumpuan diberikan supaya setiap umat selamat dan sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang zaman.
Sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berada di kota Makkah semata-mata bagi membentuk akidah dalam masyarakat jahiliah ketika itu. Tengok betapa beri pentingnya jemaah sekalian dalam bab akidah, yakni kepercayaan, simpulan kepercayaan yang membawa hanya saja percaya kepada Allah yang Esa. Risalah Tauhid dinamakan. Itu menjadi tumpuan kepada para anbiya untuk menyampaikan wahyu ilahi. Agar apa jemaah sekalian? Agar selamat dan sejahtera. 13 tahun disampaikan akidah. Cuba lihat jemaah sekalian, penting ada penting. Akhirnya akidah inilah yang akan memberi kekuatan pada hati, kerana akidah itu, iman itu duduk di hati. Hati ni yang akan banyak diuji ketika hidup di dunia ini jemaah sekalian. Hati ini yang akan banyak diuji di atas dunia dan muka bumi ini. Maka ketika ujian mendatang, yang sangat akan terkesan nanti adalah hati. Lalu sebab tu seruan itu, berhati-hatilah, ittaqullah, supaya hati kita tidak terpengaruh dengan keadaan dunia yang tiada. Yang ada hanya Allah. Dunia darul imtihan. Allah jadikan dunia ni sebagai ujian. Walanabluukum, Allah uji kamu, kata Allah, bisyarri wal khair, keburukan dan kebaikan, fitnah. Wa ilaina turja'un, kepada Allah lah kembali kita. Jadi hidup ni yang menjadi pembawa kepada kehidupan yang kita akan nak bawa kita sehinggalah ke akhir hayat kita, dan insya-Allah bertemu dengan Allah SWT nanti, adalah hati kita. Hati kita lah yang akan mengemudi kehidupan ini melalui segala unak dan ranjau, berbagai cabaran. Maka nak dimasukkan hati itu selamat dan sejahtera. Dengan apa? Akidah, kepercayaan. Percayalah bahawasanya, sebagai contoh, percayalah hidup ini berlakunya kesakitan, percayalah Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, bila diuji dengan sakit, yakin Allah Maha menyembuhkan, maka dia tak susah hati. Habis tu yang sakit dia tak. Sakit lalui lah, sakit. Yang jadi masalah, dah lah sakit, susah hati pula tu. Orang kata, oh sebab susah hati ni sebab sakit lah. Bukan. Tak semua sakit boleh membawa pada susah hati. Buktinya, contoh. Ni bagi contoh. Nah, bila sakit, doktor pun datang. Lalu doktor pun cakap, Tuan, tak usah bimbang. InsyaAllah kita usahakan anak Tuan ada harapan untuk sembuh. Maka walaupun dia tengah sakit, dia dengar daripada seorang doktor pakar yang berkata bahawa ada harapan untuk sembuh, maka kelegaan dalam hatinya berharap untuk sembuh walaupun dia sedang sakit. Maka dalam hari-hari mendatang dia pun jumpa doktor. Macam mana doktor, boleh saya sembuh? Boleh, tak usah bimbang, saya boleh handle, boleh sembuh. Tak usah bimbang, saya doktor pakar. Setakat hari ni 10, 11 sembuh. Oh, pakar betul doktor ni ada. Tak usah bimbang. Jadi patient tu bersenyum, tengok je muka doktor, macam gini, padahal dia sakit. Tapi sekali doktor dia cakap apa? Tuan, minta maaf, Tuan tak ada harapan. Dia jawab. Kat situ juga dia kata, tak gunanya doktor ni, contohlah kan. Perkataan hati. Dia dengar statement, tak ada harapan. Waktu itu jam juga melepek, dia panggil, jatuh, long line, jatuh gitu. Saya pernah hadapi 2 kes reality yang berkata tak ada harapan. Dua-dua dah almarhumah, betul-betul tak ada harapan tu. Yang pertama, seorang wanita berjawatan tinggi yang mana menjadi penasihat kepada Governor Bank satu ketika dahulu, Tan Sri Zeti. Gaji dia tak banyak lah, dalam 30,000 lebih lah. Dia kata apa, Ustaz, tolak tu, tolak ni, tolak tu, tinggal 2,000 Ustaz kata. Lah, gaji berapa? 2,000 je dah. Dah tolak tu, tolak ni kan. Nampak banyak. 3 hari kita nak balik rumah, 3 hari kita nak balik rumah,
ketika didiagnose oleh doktor, dia mendapati kanser tahap 4, stage 4, darah atau tulang, saya terlupa. Dia dengar tu collapse tuan-tuan, stage 4 dah, tahu-tahu stage 4. Dan dia seorang yang orang kata ya ada kehidupan, ada kerjaya, ada anak masih kecil. Dia dengar tu lose, habis, hilang harapan, lepek, tak nak balik rumah, 3 hari tak nak tengok muka anak, muka suami. Datanglah seorang jemaah ni, Ustaz, dia tolong cakap-cakap sikit tak? Apa saya nak cakap ni? Tak nak mikirkan bila orang minta nasihat. Mas sekalian, orang kalau minta nasihat kita kena bagi, itu hak bagi seorang Muslim. Tapi jangan jadi punah sihat pula. Bagi nasihat yang benar. Doa minta Allah ilham, bagi nasihat yang benar. Maka di situ datanglah. Bila datang, saya pun minta Allah ilham apa nak cakap dengan dia. Memang datang muka mencuka orang. Kita nak cakap silap kan, jenuh orang, aku beneran ni. Tapi Allah bagi kekuatan ketika saya bercakap. Saya kata, puan, hidup puan di dunia telah musnah. Saya cakap tu kan, dia pun cakap, tapi jangan musnahkan satu kehidupan yang pasti untuk puan, akhirat. Puan ada satu lagi harapan yang besar dan takkan habis begitu saja. Ini akhirat. Dan setakat hari ini saya tak pernah lagi dengar orang masuk neraka sebab kanser. Tak ada lagi. Bila dia dengar dia ada satu hope yang lebih besar ketika itu, jemaah sekalian, ya? Hope yang lebih besar ketika itu, iaitu akhirat. Maka datang satu tu, kata hidayah ada datang. Kalau kita dah Islam dah, tapi nak kena ada minta petunjuk selalu dengan Allah. Jangan ingat kita Islam kita dah lepas. Jangan. Kalau Allah tak tunjuk kita jalan waktu itu, kita hari Selasa bulan berpaling iman kita. Waktu itu dia kembali kuat katanya, jangan sia-siakan satu lagi peluang untuk akhirat saya. Kalau cara macam ni, sakit hati ni bukan sakit kanser, hati dah sakit dah kecewa, maka kebarangkalian akhirat pun musnah. Biarlah musnah di dunia, tak apa. Bagi dia terima. Memang takkan kita kata sabarlah, dunia ni pula sangat, di dunia belaka lagi dia tiku itu betul. Iyalah, kan awak tak kena, awak tahu dia suruh sabar. Di dunia lepaskan saja. Orang marah pun dekat itu. Kalau orang pergi haji umrah kan, sahabat saya mana yang jaga jemaah haji, dia kata, Ustaz, ada perkataan yang tidak boleh pantang larang digunakan waktu jemaah haji ni di sana. Perkataan sabar. Siap. Sabar dia. Jangan guna sabar dia. Selesaikan masalah. Marah betul perkataan sabar. Dan ketika itu memang saya kata dunia dah habis. Ya betul, dunia puan dah musnah. Ya betul. Tapi jangan musnahkan akhirat. Dia dengar tu, saya pun tak expect. Itu ilham dan kekuatan bercakap, dan saya pun belajar. Bila akhirat dia percaya, maksudnya berubah wajah dia. Dan dia balik rumah, dia do the best. Ada setahun Allah bagi masih hidup dia. Dan memang akhirnya Allah panggil dan meninggal lah. Tapi di tangannya pegang tasbih. Meninggal dalam keadaan bersedia. Mungkin kita pun tak macam itu, mas sekalian. Walaupun dari satu sisi, dia uji dengan sakit macam itu je. Tapi dari satu sisi, dia dah bersedia untuk mati. Allah. Saya cakap macam itu. Memang suami ni reda dah dia. Kepemergian dia itu dengan penuh keredaan. Terima. Rezak jalan. Satu kes lagi, harapan ni cerita ni. Dia kata apa? Dalam soal duit ni, tak ada isu. Allah uji pun berkadaran. Anak dia kena kanser juga, umur 14 tahun, perempuan. Bila doktor tu kata anak, atau katanya 3 hari lagi dalam di Beacon Hospital Petaling Jaya. Dia dapat nombor saya daripada seorang kawan dia. Maka dia pun telefon, Ustaz boleh datang hospital Beacon PJ. Tak tolong Ustaz.
Dia datang, saya tengok badan sasa besar orang ni, tapi keluar air mata jantan tu, menangis kat bawah saya ni. Dia peluk. Saya kata sabar tu. Buku doktor kata 3 hari. Tapi dalam kitab Lauhul Mahfuz kita tak tahu lagi. Kita bagi satu semangat, satu pengharapan lagi. Bau dia macam. Nampak tak? Hati peranan tu. Kalau silap kata memang habis. Kecewa habis. Dengan kata-kata dia habis. Macam itu. Nampak? Tapi dengan iman ni sekalian, luar biasa. Sebab tu saya tengok dengan mata kepala sendiri peranan iman ni dalam mengembalikan semangat, memberikan kesejahteraan. Meninggallah anak dia juga, tapi taklah 3 hari, setahun lebih juga. Tapi condition anak ni itu memang dah, dia punya skala sakit tu boleh letak 9/10, 24 jam. Saya cakap macam manalah ya Allah. Dia orang muda 14 tahun, dan waktu dia meninggal tu saya datang pengemudian tu dekat Masjid Manzara. Saya tengok sendiri sekalian, awan mendung lalu bawah dia, iringi sampai ke kubur. Cakap Masya Allah, husnul khatimah lah dia ni. Budak kan, budak perempuan, dia tahu apa lagi kan? Walaupun dah akhir balik lah, tapi dia kafarat dengan dosa dia. Dan waktu itu keluarganya menerima. Kalau mengejut tarik, mungkin mereka panik lah. Kata Allah bagi tempoh. Waktu saya datang tu, mata sebelah kiri ke kanan saya dah tak ada dah. Dia kena cancer sinus. Sama juga, immediate kena. Elok dia. Anak kesayangan, kat sekolah pun paling top, dengan sepupu paling yang disuka, yang paling-paling ni. Tak macam mana jatuh. Sekali dia main bola, naik bola ke apa, dia punya braces dia terkoyak. Terkoyak, pergi check, cancer stage 4, sinus. Terus makan dalam, terus pak, kena korek mata sebelah tak ada. Waktu saya datang tu tak ada mata. Syukur Allah kan? Kita nak, tapi di mana kekuatan nak hadapi perkara itu? Iman. Luar biasa masalah iman ni. Jangan kita melihat iman ni, peranan ni kecil. Dah lah, saya tengok dengan mata kepala sendiri. Iman ni dengan lafaz lah, kata-kata. Bagaimana dia memberi satu harapan yang besar, satu semangat juang yang tinggi, yang menyebabkan boleh berubah hidup 360 darjah hanya semata-mata kerana keyakinan. Sebab tu umat Islam ini sukar untuk ditumbangkan, kerana ianya ada satu keyakinan yang tanpa batasan. Macam mana nak kalahkan orang yang beriman, yakin dengan Allah yang kekal? Percaya? Cuba. Tak ada, tak tumbang dia mas kan? Melainkan dalam hatinya banyak kepercayaan yang lain-lain. Percaya pada duit yang boleh mengubah hidup, percaya pada barang itu yang boleh nyembuh, percaya pada orang. Macam-macam kepercayaan tu bersarang dalam hati dia. Duk dengan nama Allah pun, yelah Allah juga, tapi yelah kan ustaz kan, yelah kan, dia suka macam tu. Itu pun saya jumpa juga. Bila kita tak nama Allah tu, yelah kan, kan lah. Memang sesara dia tengok dia. Dia pun sesara dengan diri dia. Tapi orang yang tahu asal nama Allah ni, Allah bagi immediate rasa tu. Dan saya pun menumpang keyakinan tu. Sebab tu hari ni saya, dari masa ke masa kita semangat dakwah, semangat. Sebab saya tengok orang tu semangat. Dia baru dengar sekali nama Allah waktu tu dengan ni. Aku hari cakap nama Allah tak semangat, teruk benar. Tapi ada kisah seperti kerengga. Jangan jadi hanya seperti kerengga yang menguruni buah kemurun. Apa nama? Kerumuni ya Allah bahasa. Kerumun, mengurumuni buah rambutan, tapi tidak merasa manisnya isi. Dia kerumun dah buah tu, kerumun dah buah tu, penuh kerengga, paling lombok jatuh. Lalu yang makan manis buah rambutan tu, burung, tupai, kerengga tak ada. Sebut nama Allah, tak ke dalam, tak sampai isi. Bila ada ujian,
Allah hilang. Walhal itulah kemanisan bagi setiap perkara yang datang. Sebab tu kena uji. Yang kadang memanglah kita tak nak janganlah susah. Tapi rupanya bila susah, barulah kita kenal pertolongan Allah. Bila susah itulah baru kenal erti pertolongan Allah. Contoh tak ada duit. Bila tak ada duit lah kita kenal rezeki. Semua benda rezeki. Nasi putih, telur mata, alhamdulillah rezeki kita hari ni. Syukur. Ibu bantai ada duit. Ini je ke? Ini je. Saya akan dah bagi awak duit. Belilah daging ke apa ke. Masaklah chicken chop ke. Marah. Kenapa? Ada duit. Dan tak ada duit, rezeki. Bila dah ada duit, demand. Hati-hati. Sebaiknya bila ada duit tak terkesan dengan keadaan. Baguslah, bukan suruh tak ada duit. Tapi kadang-kadang kita belajar kenal Allah ni bila tak ada. Sebab memang mengenal Allah itu apabila ketiadaan. Contoh Isra Mi'raj nanti kita nak masuk berapa hari lagi. Malah ni dah 4 Rejab. 27 Rejab. Start bulan Rejab ni sekarang countdown. Kena bagi alert sikit waktu Hijri Masihi kita letak bersamaan dengan 14 dengan 15 Januari. Letak Rejab ke depan, countdown untuk menuju Ramadan. Dan lepas tu countdown terus sampai kita ingat tarikh hijrah. Isra Mi'raj, apa nak Allah uji Nabi? Hilang semua masa itu. Hilang, penyokong hilang. Kita ni ada sokongan kita jadi kuat mas sekalian. Hilang. Penyokong yang paling tega di saat manusia memulau Nabi, di saat manusia tak terima Nabi. Islam itulah manusia pertama yang menerima Islam, kalimatullah. Itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra. Terima mas sekalian. InsyaAllah. Okey, baik. Kita bagi dalam azan lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصلاة Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sudah lima yang mulakan Allah. Khair. Baik, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan mas. Baik. Maka oleh yang demikian, akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar dirinya sebagai mukmin kepada Allah SWT. Jadi perbahasan tentang iman, kata-kata yang membawa kepada satu semangat, yang membawa kepada kepercayaan tanpa batasan, tanpa had. Nah, ini menjadi satu perkara yang didambakan, mas. Kadang-kadang kita semangat, kita tersekat-sekat, kita hidup nak semangat yang ada. Orang kata pun tanpa hak, semangat, hidup bersemangat ini sekalian. Dia akan mengubah 360 darjah hidup kita, pandangan kita. Kalau nak tengok semangat orang semangat ni, kita belajar dengan para syuhada. Tengok betul semangat mereka walaupun bergadai nyawa. Tapi kenapa begitu semangat mereka? Kerana mereka percaya tanpa hak, kerana mereka percaya kepada hidup yang abadi, akhirat. Dibayangkan kalau semangat syuhada itu dibawa kepada dalam hidup itu, maka bahagialah kita di dunia ini yang sementara, hanya menanti waktu untuk kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga Allah SWT. Tempat asal kita itu. Cuma bagaimana dapat perkara itu? Maka tiada lain tidak bukan dengan mempunyai pegangan akidah yang teguh, yang mantap, yang menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar diri sebagai mukmin. Dia tidak boleh meletakkan tentang akidah ni perkara yang kita kata begini. Ramai, bukan ramai lah, boleh kata ramai juga mas kan. Dia akan jadikan alasan begini. Yelah ustaz, iman saya ni lemah, iman saya tak kuat, saya belum jadi begitu, saya belum kuat untuk percaya kepada Allah. Dia jadikan satu perbualan yang seperti biasa, walaupun perkara yang dikata itu adalah perkara yang tidak boleh dijadikan sebagai perkara yang dijadikan kebiasaan dengan kata-kata yang jelas saya lemah, saya ni tak kuat lagi nak percaya Allah. Dia membuka ruang untuk menghancurkan diri dia dalam. Walaupun iman kita turun dan naik iman sekalian, tapi kita tidak boleh membiarkan iman kita turun naik dan sekali turun dan naik bahaya. Walaupun sifat kita berbolak-balik turun dan naik, tapi tidak bermakna kena biarkan begitu. Maka Allah datangkan jalan untuk kita mendapat satu momentum untuk naik, tapi dengan cara ada ikhtiar yang datang dari kita melalui jalan-jalan membersihkan kepercayaan hati. Dia bila drop tu sebab kepercayaan. Bila dah tak percaya pada satu perkara, boleh drop. Bila percaya balik, naik balik. Bila kurang percaya, drop balik. Macam contoh tadi kan dalam bab sihat, bila dia tak percaya Allah Maha menyembuh, dia sebut nama Allah tu, dia jadi ialah Allah lah, tahu lah Allah lah. Dia punya tahu Allah macam tahu sangat. Walhal orang yang kata tahu Allah ni, dia akan ikhtiar tanpa ada lemak. Orang yang yakin kepada Allah, usahanya tanpa batas. Sebab dia tahu yang menjadikan Allah bukan usaha. Jadi kenapa nak berhenti berusaha?
Kenapa nak rasa kecewa dengan usaha? Kalau tak boleh usaha A, usaha B. Kalau tak boleh usaha B, C. C, D, E, F, G sampai Z. Sebab apa? Yang menjadikan bukan usaha Allah. Kenapa dia berhenti? Itu orang yang benar-benar bertawakal pada Allah. Dia terus berjalan kerana yang menjadikan Allah. Tapi siapa yang bergantung, bertawakal dengan usaha, baru tak jadi sikit dah lemah. Orang tak ada sikit nak beli dah rasa. Bawa orang kritik sikit dah kecil. Maknanya dia dah terpaut dengan makhluk. Tapi kalau dia bergantung dengan Allah, luar biasa. Sebab tu orang beriman kalau berniaga tak rugi. Tak rugi. Kenapa orang beriman berniaga tak rugi? Bukankah bisnes itu untung dan rugi? Itu matematik. Matematik kata untung dan rugi. Saya berniaga dengan Allah, bukan dengan makhluk. Habis tu yang rugi tu duit hari ni tak masuk. Bukan tak masuk, belum masuk, itu saja. Sikit tak mau nanti ada. Dia punya kiraan dia pahala bukannya duit. Jadi tak rugi. Sebab tu jangan takut untuk memberi ketika orang berniaga. Bagi, jangan dia kira lah ngecut benda tu. Ada satu orang tu berniaga bagus lah. Satu tempat lah, dia jual donat, dia jual kuih kacang. Ramai orang beli. Rasa-rasa di sini berniaga dah rasa 30 tahun ada. Dah sampai ke anak menantu pun jual sekali. Dia duduk belakang macam itu. Tapi kuih dia kecut kan. Kita tahu kalau beli tanda kecil-kecil tu ini kembang lah. Kembang semangkuk ni apa tu. Makin lama kecut. Lama kecut. Berapa? Bajet. Ni payah ni. Bajet dah berniaga lama pun takkan bajet lagi kau. Allah. Memanglah dalam bisnes tu ada kiraan. Tapi jangan pergi kira. Kita ni bukan matematik 1 campur 1 2 sahaja. Matematik kita 1 campur 1 10. 2 tu pakailah ala kadar untuk beli barang, untuk kira. Tapi yang kita percaya 1 campur 1 10. Malah 1 kebaikan sama dengan 10. Kalau 1 kebaikan buat 1 kebaikan, jawapannya 20. Ni memang lahir benar dengan matematik kita ni. 1 campur 1 20. Macam mana 1 campur 1 20? Sebab apa? 1 tu kebaikan kita buat, campur 1 kebaikan lagi, dah 2 kebaikan kita buat. Katalah kebaikan lagi itu 2. 1 kebaikan, Nabi kata Allah gandakan umat Nabi SAW sahaja. Ni Isra Mi'raj ni. Itu beruntung jadi umat Nabi SAW. Buat sikit dapat banyak. Ni main-main. 1 kebaikan 10 sehingga 700 kali ganda, sehingga khairi hisab. Jadi 1 campur 1 20 lah. Kita uli tepung 1 kebaikan, duk masak 1 kebaikan, duk niat buat elok 1 kebaikan. Kau tambah 10 kebaikan berapa tu? Berapa untung dah? Untung dah lah. Dah tu nampak duit lagi tu kenapa? Itulah. Orang beriman ni ke takkan rugi. Wallahi, dan Allah takkan rugikan dia. Ada satu riwayat kisah penutup. Ini kisah sahabat Mas Klan, Umar Abdullah. Dia ada 3 taman, 3 kebun. Waktu tu kemarau. Jadi tengah kemarau ni, tiba-tiba tengok awan mendung. Awan yang mendung tu jalan pergi kat kebun yang tengah. Hujan dekat tengah-tengah. Kiri kanan tak hujan. Maka dia tanyalah si fulan yang di tengah, kenapa hujan kat kebun dia? Maka dia pun tak perasan. Rupanya dia tanya apa amalan dia. Dia bagi 3 daripada pendapatan dia. 1 bahagian untuk perniagaan dia, 1 bahagian untuk diri dia dan keluarga, 1 bahagian untuk fakir miskin dan seluruh. Bagi sama rata sebenarnya, main-main. Kalau 1 juta tu kerat 3. Katalah 300,000 satu kan. 300,000 nak buat makan-makan anak yatim, bagi miskin. Oi, berpindah mata, jangan main. 300,000 balik pada invest, nak beli modal balik lah apa semua lah. 300,000 untuk diri pakai apa. Allah jaga kebun dia tu
Sebab ada bahagian orang, selagi mana diri kita ni manfaat untuk orang, Allah tak binasakan. Kalau manfaat untuk seorang-seorang, mentok kat situ. Jadi kalau nak jaya, pastikan kita ni dipergunakan oleh orang. Itu ayat ni. Jadilah orang yang berguna, kerana kita akan menjadi manfaat yang banyak. Ini iman Allah. Jadi insyaAllah di setakat tu kita akan sambung pada masih perbahasan kata-kata penulis dalam perbahasan yang akan datang, kajian sifat 20 terhadap sejarah dan kupasan perkata akidah dan kajian hakikat kehidupan. Wallahu a'lam. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan, terkata-kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh berkah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Barakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal a'udzu min syarri fi khusri alladziina amanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.